Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Hazim Mahidin. Video kali ini merupakan video book review series yang mana saya akan kupaskan satu buku yang bertajuk Stillness is the Key yang ditulis oleh Ryan Holiday. Okey, senang je ni nak zikir. Astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim. Ish, kacau pula. Okey, zikir. Astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim. Lepas ni nak makan kat mana tak fokus pula. Okey, payah. Dalam dunia yang sangat pesat membangun ni, di mana manusia dapat berhubung walaupun berada di benua yang berbeza, tetapi hubungan manusia sudah tidak seperti dahulu. Walaupun kawan kita ada di hadapan kita, kita lebih selesa untuk WhatsApp ataupun PM tepi member kita. Kita hidup dalam keadaan dunia yang penuh dengan distraction. Setiap waktu kita akan rasa tak tenang kalau tak check phone. Ada orang WhatsApp ni, berapa dah like posting dekat Facebook dan Instagram tadi. Ni antara persoalan yang menyebabkan kita tak senang duduk, sehingga menyebabkan masa kita dihabiskan dengan phone je. Namun di setiap sudut hati kita ni, kita sebenarnya tak suka tapi tak tahu macam mana nak lawan perasaan ni kan. At the end, semua kita nak rasa tenang dalam kehidupan kita, tak nak stres dan dapat hidup with beautiful life. Tajuk buku ni sebenarnya dah menceritakan dengan clear kepada kita bahawa yang kunci kepada kesibukan kita di dunia ni ialah ability untuk kita duduk diam ataupun duduk sebentar, stillness. Stillness dengan maksud kata absence of movement and sound, ataupun dengan maksud kata lain, ketidakhadiran pergerakan ataupun bunyi. Dengan perkembangan dunia teknologi pada hari ini, manusia dah hilang ability untuk kita duduk diam ataupun duduk sebentar sejenak. Dengan adanya Facebook, Twitter, WhatsApp, dengan berbagai lagi medium sosial yang kita ada, menyebabkan notification yang keluar tu kita sentiasa bergerak dan tidak ada pun masa untuk kita berhenti sejenak dalam kehidupan kita. Jadi bagi Ryan, untuk kita menjadi manusia yang terbaik, kita kena ada ability untuk duduk diam ataupun duduk sebentar. Jadi Ryan Holiday membahagikan buku ni kepada 3 bahagian. Yang pertama ialah mind, yang kedua ialah spirit ataupun soul, dan yang terakhir ialah body. Kerana bagi Ryan, untuk kita menjadikan diri kita ni seorang yang mampu untuk duduk diam ataupun stillness, kita kena betulkan 3 domain ini, iaitu minda kita, roh kita, dan yang terakhir ialah jasad ataupun badan kita ini. Pertama, kita kena latih minda kita ni menjadi manusia yang sentiasa presence. Apa maksud presence? Maksudnya dalam keadaan kita sentiasa fokus dan tahu apa yang berlaku di sekeliling kita. Contohnya kalau kita work from home ni, bila kita buat kerja sambil online meeting, mesti kita tak dengar sangat apa yang didiscuss dalam meeting tu, sebab kita buat kerja lain, sebab kita tak presence dalam meeting tu. So one of the quotes yang the best dalam buku ni ialah, remember, there's no greatness in the future, there is only this moment. Okay, yang kedua, kita kena empty the mind ataupun empty our mind. Sebab berfikir ni memang penting, tapi bila jadi berlebihan akan menyebabkan pemikiran kita jadi overload. So make sure kita berfikir tapi kita berjaga-jaga. Sebab tu dalam productivity, antara benda yang disuggest dalam productivity ni, any to do list kita yang ada dalam kepala otak kita ni, mestilah kita kena tulis atas kertas ataupun kita letak dalam any app yang kita ada. Banyak app yang anda boleh download untuk aplikasi to do list ni, antaranya Things, Todoist, dan benda-benda ni boleh menyebabkan kita free kan kita punya space mind kita, supaya kita boleh menjadi orang yang lebih tenang. Ketiga, kita kena belajar menjadi orang yang cultivate silence dalam kehidupan kita. Dalam kehidupan kita ni perlu ada moment of silence. So sebagai orang Islam, sudah tentu bila kita solat, bila kita baca Quran, ini merupakan moment of silence kita. Moment untuk kita reflect dan contemplate dan berfikir sejenak apa yang kita baca dan apa yang kita lakukan dalam kehidupan kita di dunia ni. Dan yang terakhir, kata Ryan, dalam kita untuk mendidik minda kita ni, kita kena sentiasa belajar tentang hikmah ataupun wisdom. So kata Ryan, dia sangat pelik lah, kenapa dalam kat dunia ni ada orang yang hidup kat dunia tapi tak pernah communicate langsung dengan the wisest ataupun orang yang paling berhikmah kat muka bumi ni. So sebagai orang Islam, sudah tentu kita kena hidup dengan para ulama, dengan kita mendengar kata-kata para ulama, dengan kata-kata hikmah para ulama ni,
menyebabkan hati kita ni sentiasa tenang dan kita pun tak jadi stres. Ada satu quotes yang best dalam buku ni, iaitu our soul is where we secure our happiness and unhappiness, contentment or emptiness. Sebagai orang Islam pun kita diajar untuk sentiasa bagi makan kepada roh kita. Kalau tubuh badan kita selalu dapat makan best-best, roh kita pun kena dapat makan best. Sepertinya baca Quran, solat, puasa, bersedekah dan pelbagai lagi ibadah lain. Seterusnya kata Ryan, kita kena cultivate dalam kehidupan kita ni virtue. Virtue ni dengan maksud kata kita show high moral standards to all the creatures in the world ni. Maksud kata, dengan kata lain yang paling senang, be nice to all creatures in the world. Be nice to people. Sebab bila kita jadi baik dengan orang ni, orang pun akan suka kita. So kalau contoh saya bagi, orang yang kaya and then duit, pangkat pun banyak, tapi kalau akhlak dia tak bagus, maka tak ada benda pun. Lebih baik lagi orang yang miskin, dia tak ada apa-apa, tapi dengan sebab akhlak dia bagus, dia lebih disukai oleh orang. So yang paling penting, kita kena jaga akhlak kita supaya kita jadi manusia yang sentiasa disukai oleh orang, sentiasa menjaga akhlak lah di hadapan orang ramai. Poin yang seterusnya ialah enough. Biasalah manusia ni ada je benda yang tak cukup. Kalau kita dapat 1 juta, kita nak lagi 2 juta. Begitulah umpama yang beritahu Nabi dalam hadis, yang anak Adam ni kalau dipersembahkan dengan selonggok emas, pasti dia nak selonggok lagi. In other words, sentiasa je tak cukup. Ada saja benda yang nak komplain. So kata ulama', kalau kita rasa tak enough ataupun rasa tak cukup dengan apa yang kita ada, kita kena tengok orang yang lagi rendah pada kita, so that kita boleh bersyukur dengan apa yang kita ada. So antara quotes yang best dalam buku ni ialah, you will never feel okay by way of external accomplishment. Enough comes from the inside. Part yang terakhir dalam buku ni ialah body, iaitu tubuh badan kita. Kata Ryan, no one can afford to neglect the final domain in our journey to stillness. What we do with our bodies, what we put in our bodies, what kind of routine and schedule we keep. Memang ruh tu penting, tapi badan sebagai vessel ataupun jasad yang bawa ruh kita ni pun juga penting. So kalau kita lapar, kita kena makan. Kalau kita stres, kita kena rehat sebentar, kita kena free take our time untuk kita take a break. And then kalau kita busy, kita kena take our time. And then kalau kita letih, kita kena rest. So badan sangat penting, kita kena jaga badan kita, sebab badan ni lah yang akan digunakan lama lah untuk kita. One of the suggestion yang Ryan beritahu dalam buku ni ialah take a walk. The key to a good walk is to be aware, to be present and open to the experience. Put your phone away. Jadi berjalan juga boleh menjadikan kita ni tenang. Tapi kuncinya mestilah kita kena sentiasa presence dalam keadaan sekeliling dan jauhkan diri kita daripada WhatsApp. Okay, seterusnya kata Ryan, build a routine. Orang yang berjaya ni adalah orang yang ada rutin. Buku yang terbaik kalau anda nak baca pasal rutin ni adalah Atomic Habits. Buku ni saya dah review sebelum ni, anda boleh check dekat description di bawah. Jadilah orang yang ada rutin, sebab dengan rutin ni dia akan melekat dalam kehidupan kita. Kalau kita dah mulakan rutin dengan baca Quran, insya-Allah dengan rutin baca Quran ni akan melekatlah sampai hingga kita tua. Dan poin yang terakhir dalam buku ni adalah seek solitude. Solitude ni adalah time for being alone. So lonely ni bukanlah maksud kata kita tak payah kawan, tak payah nak jumpa dengan kawan kita. Lonely ni maksud kata kita ada masa dalam kehidupan kita yang busy ni, at least kena ada beberapa minit untuk kita duduk sebentar, take a moment of breath, supaya kita boleh reflect balik dalam kehidupan kita. So in other words, seek solitude ni ialah untuk kita reflect dalam kehidupan kita, apa yang dah kita buat pada hari ni, apa yang dah kita capai, supaya ada momen lah untuk kita berfikir sejenak. Kalau kita busy dekat office, balik rumah nak kena jaga anak pula, kita kena cari masa untuk kita boleh duduk sekejap. Contohnya lepas subuh ke, duduk relax sekejap sebentar, take a moment. So kalau kita kata nak me time, inilah sebenarnya me time yang penting, yang perlu dalam kehidupan kita kalau kita sebagai parent busy kan. So me time yang pada saya penting ialah me time untuk kita duduk sebentar, reflect, duduk sekejap, rehat, tenang, supaya momen-momen inilah sebenarnya yang akan menjadikan kita terus menjadi manusia yang lebih baik pada masa hadapan. Conclusion, buku ni memang sangat recommended untuk anda semua baca, especially kalau anda tengah stres ke, memang sangat bagus untuk anda baca. Buku ni antara buku yang mengajarlah kita untuk menjadi orang yang tenang, especially dalam kehidupan dunia yang terlalu overload dengan information ni. Especially tambahan lagi dengan distraction, dengan ada Facebook, Twitter, WhatsApp yang menyebabkan kita sentiasa kena buka phone tengok. Benda ni saya rasa saya sendiri mengalami masalah ni, terlalu nak tengok phone, sikit-sikit nak tengok phone kan. So ini saya rasa masalah global, dan buku ni memang mengajar kita macam mana kita nak elak distraction ni. So terima kasih kerana menonton video ini. Please share the video. Walaupun channel ni masih lagi krik-krik, tak ada ramai lagi lah yang subscribe pada channel ni, tapi insyaAllah saya yakin bila benda ni dah out in the internet world, insyaAllah sesiapa pun boleh ambil manfaat lah daripada video ni. Jumpa lagi
pada next video.